Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadis yang keberapa lagi ni? Kita hadis yang ketujuh lah. 7 ya. Yang ketujuh. Hadis yang ketujuh, muka surat 64. Kita masih lagi berada dalam bab tayamum. Bab tayamum dah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid darain. Sihat belakang kau buat kita ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadis yang ke-7, wa an Ali radhiyallahu anhu an kasarat ihda zandai fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amarani an amsaha al-jabair. Rawahu ibnu Majah bisanadin wahin jiddan. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Katanya kata Sayyidina Ali telah pecah, ingkasarat, telah pecah satu daripada pergelangan tanganku. Nah, ni pecah lagu mana ni? Tangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apabila pecah atau retak tangan dia pada pergelangan tangan dia tadi, fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan maka aku pun bertanyalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya tu untuk mengambil air semaya lah, daripada mengambil air sembahyang, keadaan tangan yang pecah tadi. Tangan yang retak ataupun tangan yang patah. Lagu mana nak ambil air semaya untuk nak semaya tadi. Bila Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amarani an amsaha 'alal jabair. Maka disuruhnya aku sapu di atas bebaknya ataupun di atas belak dia. Balutan dia. Balutan yang membaluti tempat yang pecah tadi. Rawahu ibnu Majah bisanadin wahin jiddan. Kita tengok alik bawah dah. Kita tengok bawah alal jabairi. Apakah yang dimaksudkan oleh alal jabairi, iaitu atas segala bebak patah tulang, iaitu ataupun kita panggil, kita bahasa Kelantan kita panggil belak dah, belak. Apa beza antara belak dengan balut? Beza kau? Bagi orang patah. Belak atau tempat balut tadi tu lah. Belak berkayu. Belak dia berkayu gitu. Balut saja je. Belak berkayu kau? Tapi apabila kita patah ataupun pecah, memang adalah kita kiranya jabair ni yang membalut. Mana sama ada balut tu, balut dengan belak. Ada setengah orang berseming dah. Sepitak seming kau apa dia. Orang kata dia panggil seming. Belak tu dia. Maknanya jabair ni iaitu balutan dia lah. Balutan yang membaluti tempat patah ataupun tempat pecah ataupun tempat retak tadi tu. Atas segala bebak patah tulang. Maka kerana hadis ini telah mewajib oleh Abu Hanifah, akan wajib sapu di atas segala bebak patah tulang apabila kita mengambil air
kita apa nama ni, kita bertayamum lah tak? Bertayamum ataupun kita mengambil air semaya. Dia sebenarnya kalau orang tu orang yang patuh pada pergelangan tangan, pada anggota wudu. Maknanya apabila dia ambil air semaya, dia boleh sapu saja, melalukan air di atas belak ataupun di atas tempat balutan yang tidak rata oleh air tadi. Dan ada juga kita tengok dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i kita, apabila air yang tidak boleh melalui pada tempat, katalah pergelangan tangan kita ni. Pergelangan tangan kita ni balut sini. Ini adalah pergelangan tangan. Maka kita ambil semaya, basuh muka, basuh tangan hingga ke siku. Cuma kita air tak boleh lalu tu, situ digantikan dengan tayamum. Digantikan tayamum. Jadi pergelangan tangan anggota tayamum pun ni juga kalau nak kira dah. Lepas pada tu kita ganti dengan tayamum tu untuk air tak lagi tu, iaitu mana kita basuh muka, kita basuh tangan setakat yang kita boleh basuh tadi hingga ke siku. Dua ni. Kemudian kita jangan basuh lagi kepala untuk apa nama ni, untuk tertib tadi. Jangan basuh lagi kepala. Kita tayamum dulu. Tayamum di muka, kemudian selangnya di tangan sekadar yang dapat sekadar yang dapatlah, sekadar yang kuasa kita. Habis kita tayamum, kita pun sambung pula basuh kepala kita dan basuh kaki kita. Tayamum kita tadi untuk menggantikan tempat yang tidak air tak boleh nak sampai tadi. Ada juga orang yang tak setuju dengan pandangan dalam kitab-kitab kita ni. Dia kata, mengapa kita memayahkan orang sakit? Orang tak sakit biasa yang ambil semaya gitu ya. Tiba-tiba orang sakit ni dah lah kena ambil semaya, kemudian ada tayamum pula celah tu. Jadi dalam mazhab kita, dalam kitab-kitab Syafi'iyah kita tu, dia buat lagu tu untuk cermak semaya kita tadi. Kenapa? Kerana tayamum itu adalah untuk menggantikan tempat yang kita tak dapat alirkan air ketika kita berwudu. Kemudian kata dia, rawahu Ibnu Majah bisanadin wahin jiddan, telah meriwayatkan dia oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah ni kan, bagaimana Amos dah sebelum daripada ni, Ibnu Majah ni kita baca dia Majah tu bukan bukanlah kata dia tu jah tu tina dak. Ya kita kan, kalau nama orang tu Fatim, jatuh. Kalau jadi tina Fatimah. Dak. Fatimata dak. Nama dia Halim. Jadi Halimah. Dia Ibnu Majah ni tak kira kita baca wasa ke, baca wakah ke, Ibnu Majah. Ibnu Majah. Dia bukan ta tu. Dah. Ada orang kata Tino ke ni, dia ni Majah ni, Ibnu Majah ni ayah dia Tino ke, baca dengan Majah gitu. Ada dia tu bukan ta dak tu. Mana kita baca wasa ke, kita baca tika, kita wakah pun kita baca Ibnu Majah. Misal kita kata rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni. Mana kita baca Majah juga sama dah. Kalau kita baca ataupun kita wakaf tempat dia tu. Bisanadin wahin jiddan, dengan sanad yang lemah. Jangan baca sanding tu Jawi tu. Dengan sanad sinuda, dia perapat dengan ya dia. Dengan sanad yang lemah sangat-sangat. Bukan dengan sanding yang lemah sangat-sangat dak tu. Dengan sanad yang lemah sangat-sangat. Sanadin wahid ni iaitu hadis yang mana sanad dia tu sangat dhaif. Dalam syarah ni dia sebut dia kata wadzalika anna min riwayati Umar min Khalid wa huwa kazzab. Dia kata ada dalam jalur sanad tu, jadi dia ni sanad yang sangat dhaif. Kenapa? Kerana ada orang yang
orang yang dikatakan dia ni kecek tak berapa nak betul lah mana. Dia kecek tu ada belawak. Bila ada belawak maka dia jadi hadis ni dipanggil dengan sanad wahin jiddan. Sanad yang lemah sangat. Tak tahu ketika dia ayat hadis ni sama ada dia kecek belawak ke tak, tapi dia ni ada ketikanya dia ni kecek belawak. Kecek belawak ni sama ada kazab betul-betul kecek belawak ataupun dia ni orang tamuh ya. Dia kata dia tu kecek belawak dia tu. Tak tahu lagi betul ke tak dia kecek belawak, tapi sama ada dia ditahmuh sebagai seorang yang belawak ataupun dia memang orang belawak, maka hadis dia menjadi bisanadin wahin jiddan, maka hadis dia menjadi dhaif ataupun lemah yang sangat-sangat. Sebab kita terima berita orang kecek belawak ni, seperti kita telan ni apa? Kalau dalam WhatsApp ada. WhatsApp orang atas tu, kadang-kadang orang atas tu berita tu betul tapi tuai dia tu. Tuai dia tu biasanya kecek belawak soal. Kalau hak dia atas ni, tak boleh nak pakai lah mana. Kadang-kadang benda betul pun kita katakan dia tak disebut mana sebagai wahin jiddan. Dia ni adalah dhaif yang sangat-sangat. Sebab itulah agama kita ni kan. Orang panggil bila kita belajar hadis ni, kita boleh tahu benda ni betul ataupun tidak betul ataupun berdasarkan orang yang berayak tadi, orang yang menyampaikan berita tu. Kalaulah betul-betul berita tu salah, berita itu palsu, maka kita kata hadis itu adalah hadis yang maudhu'. Tuai tipu dan apa nama ni hadis pun tipu juga. Orang panggil hadis maudhu'. Ni kita tak tahu lagi. Mata dia tu nipu ke tak, tapi tuai hak berayak tu adalah tuai yang menipu. Sama ada dia tu menipu sungguh ataupun dia ni memang ditahmuhkan sebagai seorang yang penipu ataupun kecek belawak, kazab. Habis hadis yang ke-7, kita masuk hadis yang ke-8. Wa an Jabir radhiyallahu anhu fir rajulil ladzi shujja faghtasala famata innama yakfihi an yatayammama wa ya'sib ala jarhihi thumma yamsahu 'alaiha wa yaghsilu sa'ira jasadihi. Rawahu Abu Dawud bisanadin fihi dha'fun. Baik. Daripada Jabir, ini seorang sahabat Nabi sebagaimana yang telah kita sebut sebelum ni. Jabir seorang sahabat Nabi. Jabir radhiyallahu anhu pada seorang lelaki yang kena luka. Syujja, seorang lelaki yang kena luka. Bila dia kena luka, maka mandi ia. Dia luka, kemudian ada berlaku hadas besar ke atas dia. Kemudian dia mandi. Bila dia mandi tadi, lalu mati ia. Selepas daripada mandi tu, mati dia. Mutarak sangat penyakit dia tadi tu. Sehingga bila dia mandi, menyebabkan kematian dia. Innama yakfihi an yatayammama wa ya'sib ala jarhi. Dia ni sebenarnya dengan keadaan luka dia tadi, tidak sepatutnya dia tu mandi. Sepatutnya dia tu ditayamum sahaja. Nah, patutnya tayamum je. Tempat luka tadi tu dia balut. Maknanya tidaklah nyapa dia tadi kena mandi semua. Kena mandi semua sekali dak. Jadi dia buat tu di atas nasihat ataupun di atas pandangan dia, sepatutnya apabila berlaku janabah ke atas dia, maka dia kena mandi. Sebenarnya tak. Supaya kita belajar dah hadis sebelum daripada ni, bagaimana sahabat yang menyangka apabila dia berhadas besar, bila tidak ada air, dia kena meratakan semua debu. Maka dia pun berguling di atas debu. Dia panggil sangkaan dalam syarak yang tidak betul. Bukan saja berlaku kepada orang kita yang tak ada ilmu, juga berlaku kepada sahabat adalah apabila dia tak tahu. Seorang sahabat yang mana dia tu berguling di atas padang pasir kerana dia menyangka untuk orang yang hadas besar tadi mestilah kena meratakan semua sekali debu pada tubuh dia. Padahal hanya memadailah hanya pada tangan saja. Pada muka dan tangan dengan debu.
Ni ya juga. Iaitu seorang laki-laki yang dia agama ke, apabila dia berhadas, walaupun dia tu luka yang bahaya, maka dia mandi semua sekali tubuh dia. Apabila mandi menyebabkan luka tadi mudarat lebih besar lagi, menyebabkan kematian dia. Padahal dia ni sebenarnya tidak kena mandi. Hanyalah yang dia perlunya iaitu hanyalah tayamum sahaja bagi menyelamatkan tempat luka tadi. Tu yamsahu 'alaiha wa yaghsilu sa'ira jasadi. Kemudian menyapu ia di atasnya. Jadi maknanya tempat luka tadi tidak perlulah dikenakan air apabila kita mendapat nasihat daripada doktor. Tak boleh sakit awak ni kalau kena air gak menyebabkan mudarat lagi. Patutlah kita kata agama ni dia tidak menyusahkan kepada kita. Kalau benda tu mudarat, maka kita boleh tinggal benda tu. Ada tempat, ada ganti seperti kita tadi. Bila air tidak kena apabila luka yang menyebabkan kematian tadi, maka tidak perlulah kita pergi basuh. Kita pergi basuh wisapa air pada tempat tu. Maka kita gantikan dengan sama ada kita kata kita sapu tadi ataupun kita bertayamum. Maknanya inilah orang panggil kemurahan syarak. Jangan kita mencampurkan diri kita ke tempat yang kecelakaan ataupun yang menyebabkan kematian kita. Kemudian menyapu ia atasnya dan membasuh akan sekalian tubuhnya. Maknanya dia untuk tadi apabila dia berhadas, jangan dia kenakan pada tempat air tempat yang luka tadi. Dia balut situ, maka dia menyapu, kita pelalu ke atas gitu ya, jangan kena luka tadi. Kemudian kita boleh mandi untuk seluruh tubuh kita tadi. Ni mandi itu kecucu pula air tempat luka. Yang mana dengan cucu tadi menyebabkan mudarat ke atas diri dia. Telah meriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad padanya dhaif. Juga hadis ni sanad dia tu adalah sanad yang dhaif. Wa fihi ikhtilafun ala rawihi, dan padanya berselisih di atas periwayat. Tak apalah, cuma kita nak ambil hukum dia, iaitu apabila luka yang tidak luka yang mana kalau siapa mudarat, siapa mati, maka kita tidak perlu melalukan air di atas luka tadi. Situ tu kita balut ataupun kita tutup, kemudian kita perlalukan, panggil kita sapu saja di atas dia. Summa yamsahu 'alaiha, kita sapu je di atas tempat luka tadi. Mana luka kita, pohon kita luka. Situ tu kita balut situ, maka kita sapu lalu je atas tu, jangan kita pergi curah air di atas tempat yang luka tadi. Habis hadis yang ke-9. Wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala minas sunnati an yusalli ar-rajulu bit-tayammumi la salatan wahidatan thumma yatayammamu lis-salatil ukhra. Rawahu Daruqutni bi isnadin dha'ifin jiddan. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi lagi, sepupu Nabi lagi dia ni, radhiyallahu anhuma, telah meridhalah oleh Allah Ta'ala daripada keduanya, iaitu Abdullah dan Umar. Katanya, kata Ibn Abbas, minas sunnati, daripada jalan dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah tu kitab kita ni Al-Marbawi, dia terjemuh apa dia sunnah. Sunnah ni ialah daripada minas sunnati, daripada jalan dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Minas sunnati, daripada sunnah, yakni syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alla yusalli ar-rajulu tayammuma bit-tayammumi illa salatan wahidan, iaitu bahawa tiada sembahyang seorang dengan tayamum
melainkan sembahyang yang satu sahaja. Semaya dengan tayamum iaitu sembahyang yang satu, iaitu sembahyang fardu. Maksud solatan wahidatan, sembahyang yang satu ni iaitu sembahyang fardu. Mana kalau sembahyang fardu, yalah. Kalau dia sembahyang zuhur, nak sembahyang asar kara, maka dia kena ambil tayamum yang lain pula. Tetapi kalau sunat, tak apa sunat. Sunat tak apa, dah sebut dalam kitab fiqh. Sembahyang fardu sahaja yang ianya adalah misal kita kata kita sembahyang isyak. Sembahyang isyak, kemudian lepas sembahyang isyak tadi, kemudian sini ada sebut dah. Summa yatayammamu lis-salatil ukhra, kemudian tayamum ia bagi sembahyang yang lain. Kemudian untuk sembahyang lain pula, tapi sebenarnya dalam keadaan kita bertayamum gini ni, dalam keadaan darurat dah ni, kita utamakan hak fardu lah. Kita buat hak yang fardu. Sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh. Maka untuk sembahyang tu mestilah kita dengan tayamum yang baharu. Dengan tayamum yang baharu. Dan kita bertayamum tadi, apa nama ni? Rawahu Daruqutni bi isnadin dha'ifin jiddan, dan meriwayatkan oleh Daruqutni dengan isnad yang dhaif sangat-sangat. Habis pada bab tayamum ni sudah tamat. Kemudian kita masuk pada babul haid, bab pada menyatakan hadis bagi hukum-hukum haid. Ini kalau kira ni untuk orang tino je ni. Ustaz, nak tanya sikit Ustaz? Ya. Ustaz, nak tanya bab tayamum tadi. Kiri. Tempat luka tu kata di pergelangan kan? Pergelangan dia luka, dia seming. Jadi dia basuh muka, ambil sembahyang apa biasa, lepas tu sampai di tangan tu, dia kena buat tayamum. Jadi tayamum tu kena ambil debu tu basuh muka dulu ke, lepas tu baru basuh tangan. Baru sapu tangan. Kita luka tangan dah. Luka tangan, gelangan tangan tadi. Pergelangan tangan sini dah. Kita luka ni. Kita ambil semaya, basuh tangan, basuh muka dah. Ya. Bila basuh muka, kemudian kita basuh tangan. Sini pak kita dah. Pergelangan tangan dia. Kita pun basuh tangan. Ada tempat belak tu. Belak tu, okey. Sini tak kena dah. Tak kena. Tak kena. Lepas kita basuh tangan ni, sebelum basuh kepala ni, kita bertayamum. Kita tayamum, pak, muka, kemudian pak pula, tangan ke situ. Siap tayamum, kita pun basuh kepala dan juga basuh kaki. Tayamum tadi hanya untuk menggantikan tempat yang tak sampai air. Ya. Habis lah. Kalau sebut tayamum tu, habis sampai sini juga lah. Situ juga. Ya, debu tu tak nak rata debu kan? Bukan sini saja. Dah. Bukan. Tayamum tu bila ganti tempat anggota wuduk. Ni tempat anggota wuduk ni. Bila berlaku pada anggota wuduk. Kita sama ada kita kata di muka ke mana-mana luka. Yang mana air tu tak boleh rata pada tempat apa nama ni, tempat wuduk tadi. Jadi untuk menggantikan sama ada kaki ke, kalau kaki pun kita juga kita buat. Misal kata kena kaki dia. Kaki kita, mana selepas daripada kita sapu kepala, sebelum kita pun basuh kaki. Bila basuh kaki, adalah kita kata di ibu jari ke, air tak dapat mengalir. Maka kita gantikan tempat tu tadi tu dengan tayamum. Tayamum sebagai menggantikan tempat
yang tak dapat mengalir air tadi. Tayamum penuh. Tayamum penuh. Tayamum penuh. Okey. Boleh bayar. Ya. Ni babul haid ni hal retina ni. Tapi boleh tak kita belajar dia orang jatuh pun tak? Boleh ke? Belajar semua. Boleh lah Ustaz nak ayat ke anak-anak dia ke. Ayat ke anak-anak dia ni. Anak tina dia tanya dia, ayah dia boleh ayat ke tidak. Ya. Ayat juga ayah dia tak tahu. Ya betul ni. InsyaAllah. Babul haidi. Babul haidi ini bab pada menyatakan hadis bagi hukum-hukum haid. Kita tengok haid ni alif bawah tak? Haid itu maknanya pada lurah mengalir. Dari segi bahasa, haid ni bahasa Arabnya iaitu mengalir. Mengalir. Dan pada syarak, darah yang melepaskan dia oleh rahim perempuan yang balik, yang tiada penyakit padanya dan tiada putus asa. Jadi darah yang keluar daripada rahim perempuan yang sudah balik, yakni umur dia 9 tahun. Perempuan yang berumur 9 tahun, maknanya kalau darah yang keluar daripada perempuan yang tak sampai 9 tahun, 8 tahun atau 7 tahun, maka itu tidak dinamakan darah haid. Perempuan dia mesti umur dianya untuk hak balik yang berserta dengan apa nama ni dengan haid ini ialah perempuan yang berumur 9 tahun. 9 tahun Qamariyah. Jangan kurang daripada 9 tahun Qamariyah. 8 tahun 9 bulan, 8 tahun 10 bulan. Itu dia panggil umur yang tidak sampai 9 tahun. 9 tahun cukup Qamariyah. 9 tahun Islam. Bukan 9 tahun ni, bukan 9 tahun apa nama ni. Kita lah ni kalau kita kira umur 9 tahun dengan kira Syamsiyah, benar tu ia lebih dah tu. Lebih dah daripada tu. Mana kalau kita kata umur dan 9 tahun, kalau kira Qamariyah tu sebenarnya lebih dah. Bermakna kalau darah yang keluar daripada rahim perempuan yang umur 9 tahun, kita ikut tahun Masihi ni, maka sebenarnya sudah masuklah. Betul dah. Betul, iaitu dia tu berumur 9 tahun, iaitu masa umur yang dikira sebagai balik dengan haid tadi. Maknanya untuk kepahaman kita, darah yang keluar daripada rahim perempuan yang berumur kurang 9 tahun, maka ianya bukan darah haid. 8 tahun. Dia rasa-rasa berapa hari tekah. Bulan seorang yang berumur 9 tahun dengan bulan Masihi dengan bulan Qamariyah ataupun bulan Islam. Tikah banyak hari ke? Dia setahun tu tikah berapa hari? 5 hari dah tikah dah. 300 bulan Islam 360 hari. Bulan Masihi 365 hari setahun. Maknanya sebulan 9 tahun. Kalau setahun tu tikah 5 bulan, setahun tikah 5 bulan deh. 5 hari. Ya, setahun tu 5 hari tikah dah. Antara Masihi dengan 45 hari. Berapa? 45 hari 9 tahun ke? 45 hari. Bermakna kalau saya tu dia sambut hari jadi 9 tahun, sebenarnya kalau dia mari haid 45 hari sebelum daripada ni, sebenarnya dia cukup umur dah tu. Dikira darah haid dah. Sebabnya bukan 9 Syamsiah, bukan 9 Masihi. Dikira 9 tahun ni. 9 Qamari ataupun 9 bulan Islam. Gitu tak? Sebab dia kata perempuan yang balik. Perempuan yang balik tadi yang tiada penyakit. Yang ada penyakit ni iaitu apabila darah tadi keluar melebihi daripada hak dia. Darah haid ni ialah darah yang keluar sehari semalam ataupun 24 jam. Maka dikira darah haid. Tetapi apabila perempuan tadi yang keluar yang penyakit, yang ada penyakit ni keluar lebih daripada 15 hari 15 malam, tu dia panggil darah penyakit, dia panggil istihadah. Apabila keluar melebihi daripada 15 hari 15 malam sampai 20 hari, maka darah itu tidak dinamakan darah haid. Seorang perempuan ni kan, Mama Long dia tahu muka dia perempuan dia. Orang lain ni
Tak tahulah makna muka dia bukan perempuan. Darah yang keluar daripada perempuan tadi. Seandainya dia permulaan mari hit, umur 9 tahun. Kamu nak ambil kata balik ni lah. Darah yang melepaskan dia oleh rahim perempuan yang balik, yang tiada penyakit padanya dah. Katalah seorang perempuan yang berumur 9 tahun, Qamari 9 tahun Islam tadi. Ni yang membaca nota kaki dia ni. Prof, ada ke Rumi? Tak ada. Ada. Ada nota kaki dia? Ada. Ada deh. Jadi ke berapa dah tu? Tadi pertama dah hak di skrin kita. Hari pertama. Tapi ni dia bukan, ya? Ya, ini bukan Marbawi ni. Sebab Marbawi dia tak ada online. Oh, dia tak ada online. Oh ni yang membaca ni hak Al-Marbawi. Al-Marbawi dia ambil, dia buat nota kaki pada perkataan haid tu. Perkataan haid tu dia buat nombor 1 di bawah. Orang ada hak Al-Marbawi, boleh tengok tak. Dia Marbawi dia mendefinisikan apakah haid pada syarah, iaitu darah yang melepaskan oleh rahim perempuan yang balik. Balik tadi iaitu kalau kira umurnya iaitu umur 9 tahun dah. 9 tahun Qamari. Yang tiada penyakit. Yang tiada penyakit ni iaitu memang normal molek. Hak yang tidak normal ni iaitu ia berpenyakit, darah tu keluar melebihi 15 hari 15 malam. Maka darah tu dipanggil darah yang berpenyakit. Maka apabila seorang kanak-kanak yang berumur 9 tahun genap cukup tadi, dia keluar darah. Mula-mulanya tu gamak ke darah haid lah. Hari pertama, hari kedua, hari tiga, cukup molek mari dia. Tiba-tiba akhir sekalinya mari 16 hari ataupun 17 hari. Maka darah haidnya ialah sehari semalam saja. Sehari semalam. Maka selain daripada sehari semalam tadi hak permulaan itu, maka darah itu dia panggil istihadah. Sebab apa istihadah? Kerana dia melebihi daripada 15 hari 15 malam. Kesemua dihitung darah yang keluar tadi melebihi daripada 15 hari 15 malam, 16 hari ke 17 hari, maka dihukumkan darah yang dikira haid ialah sehari semalam sahaja. Sebab apa? Sebab kaedah dia ialah sekurang-kurang haid ialah sehari semalam. Tu ulama tulis dalam kitab dalam kitab fiqh dia sebut lagu tu dah. Boleh tengok dalam kitab, kalau kitab fiqh Syafi'iyah kita ni dalam Sabilul Muhtadin, dia sebut lagu tu lah. Apabila seorang yang mari haid, permulaan mari haid. Orang yang mari haid, permulaan mari haid, kanak-kanak 9 tahun tadi, mula-mula dia mari haid itu, dia mari sampai 16 hari, 17 hari, maka dihukumkan haidnya ialah sehari semalam. Ada satu orang tu dia ambo ngajar di satu masjid. Dia kata dia pergi royak kepada satu ustazah. Ustazah tu pun royak ke ambo. Royak ke pelajar dia tu royak ke ambo. Dia kata ustaz tu sesak. Dia kata ambo sesak. Sebab apa? Dia kata apa? Dia kata ustaz tu hukumkan haidnya sehari semalam. Sedangkan sebanyak-banyak haidnya ialah 15 hari 15 malam. Maka apabila seorang yang keluar darah sampai 16 hari, 17 hari, hukumnya ialah sehari semalam je. Hei, hak ni adalah darah istihadah. Dia kata tak betul. Haidnya ialah 15 hari 15 malam. Sehari ataupun 2 hari lebih itu tidak ada istihadah. Moyak ini orang permulaan mari haid ni yang boyak ni. Orang permulaan mari haid dalam kitab fiqh sebutnya lagu tu, iaitu apabila seorang perempuan yang keluar darah pada permulaan dia tu mari haid, iaitu pada umur 9 tahun, mula-mula mari haid, kalau dia mari 16 hari, dia panggil berpenyakit. Okay? Sini dia ya, darah yang melepas oleh rahim perempuan yang balik, umur 9 tahun balik tu dah, balik yang tiada penyakit. Mana tak penyakit, kita hukum apabila dia tidak penyakit sehari semalam saja. Jadi hamba pun kirim ke pelajar dia tu, foto kita. Orang tengok dia lagi kitab Sabilul Muhtadin sebut lagu ni. Perempuan yang mula-mula mari haid
umur dia 9 tahun, kalau dia mari melebihi daripada 15 hari 15 malam, maka hukumnya adalah 1 hari sahaja haid dia. 1 hari permulaan itu iaitu 24 je. Sehari semalam. Kaedah dia Imam Syafi'i kita buat istiqra'. Dia periksa pada perempuan. Nah, gambar mana perempuan? Nah, kita dengar daripada takrir tok-tok guru kita 40 perempuan. Imam Syafi'i buat pemeriksaan. Lagu mana perjalanan haid mereka. Maka kaedah yang dibuat oleh Imam Syafi'i sekurang-kurang haid ialah sehari semalam, sebanyak-banyak haid ialah 15 hari 15 malam. Maka perempuan yang mula-mula mari haid begitu, maka ianya adalah haidnya ialah sehari semalam sahaja. Selebih daripada tu adalah darah dipanggil darah istihadah. Darah tu lah penyakit. Sebab apa penyakit? Sebab dia marinya melebihi daripada yang sepatutnya. Dinamakan haid ni apabila dia keluar darah sehari, 2, 3. Siapa? Sebanyak-banyak 15 hari 15 malam. Okey. Kalau mari sampai 15 hari, maka kesemuanya dikira darah haid belaka. Tapi apabila mari 16 hari, maka 1 hari sahaja darah haid. Selain daripada tu adalah darah istihadah. Berapa hari itu adalah darah istihadah. Dan hal di belakang itu dia kata dan yang tiada yang putus asa. Putus asa ni panggil, kalau kita belajar dalam kitab Sabilul Muhtadi itu, dia panggil orang yang mutahayyirah. Orang yang apa nama ni, dia ada keadaan darah, yang mana darah tu dia mari tu tak sama dah. Dia mari mutahayyirah. Yang mana darah tu bulan ni mari 2 hari, bulan depan mari 5 hari, lepas tu mari 10 hari. Dia orang panggil kucabara dah. Kucabara dah keadaan haid. InsyaAllah tu kita kena belajar dalam kitab fiqh. Kitab fiqh ni dia buat masalah tu yang berlaku kepada perempuan-perempuan. Baik. Kita baca hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Anna Fatimata binta Abi Hubaishin kanat tustahadu inna dama. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal haidhi damun aswadun yu'rafu fa idza kana dhalika fa amsiki anis salati fa idza kana al-akharu fatawaddai wa salli. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Isteri Rasulullah Aisyah. Dia lebih mengetahuilah bab hukum ini kerana dia bersama-sama dengan Rasulullah. Bahwasanya Fatimah bin Abi Hubaisy. Ini bukan Fatimah Az-Zahra anak Nabi dak ni. Fatimah binti Abi Hubaisy. Dia ni adalah berdarah di luar masa beradanya. Mana dia tustahadu, iaitu dia beristihadah. Dia keluar darah keluar di luar masa adanya. Masa adanya setara mana? Iaitu 15 hari 15 malam. Dia yang apa nama ni, darah haid ni sekurang-kurang haid ialah sehari semalam. Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Darah kebiasaan, darah yang kebiasaan orang perempuan mari ialah dalam seminggu, 7 hari, 8 hari, 6 hari gitulah. Atau atas bergantung, kadang-kadang banyak hari, 10 hari. Itu beradab, orang panggil kebiasaan bagi perempuan. Tapi kok mana-mana triknya haid ni ialah 15 hari 15 malam. Maka haid yang berlaku kepada Fatimah ni iaitu di luar masa beradanya. Bila gitu, pening dia tak? Fatimah ni lagu mana nak hukum haid ni lagu mana tak? Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Fatimah. Lagu mana menaca darah tadi? Ni Nabi royak cara warna dia. Cara warna. Ada warna serupa, tapi masa pula ia jadi berwarna.
Ni Nabi royak cara warna. Inna damal haidhi damun aswad. Yu'rafu. Bahwasanya darah itu ialah darah yang hitam. Darah yang hitam. Dam aswad. Darah yang hitam. Kemudian boleh dikenal akan dia. Boleh dikenal akan dia akan darah yang hitam tadi. Fa idza kana dzalika fa amsiki anis salah. Maka apabila ada ia ini dam aswad tadi, apabila ada dam aswad, darah yang hitam tadi, maka apabila ada ia demikian itu, maka tahan olehmu akan dirimu daripada sembahyang. Ni Nabi royak cara warna. Maknanya darah hitam itu adalah darah yang haidnya. Maka apabila darah hitam, maka tahanlah oleh kamu akan sembahyang kamu. Mu tak semaya. Mu tak semayalah. Fa idza kana al-akhar fatawaddai wa salli. Maka apabila ada ia lain daripada itu, maka ambillah air sembahyang dan sembahyang engkau. Maknanya darah tu bit sama tak? Ada warna hitam, ada warna merah, ada warna kuning, tak? Darah yang keluar tadi. Maka Nabi katanya, apabila ketika darah ini ialah keadaan dia, darah ini ialah darah yang hitam tu, hak hitnya. Maka ketika hak hitam tu mu jangan semaya. Tapi apabila warna selain daripada warna warna hitam tadi, ketika tu Nabi kata, maka ambillah air sembahyang dan semaya. Maknanya boleh semaya lah. Kalau tidak warna hitam tu, maka mu boleh semaya. Kenapa ni? Berlaku darah yang keluar daripada masa haid tadi. Duk mari sama darah ni. Mari. Biasa orang lagu ni orang yang berpenyakit lah lagu ni. Betul ke Mamalung? Betul. Orang perempuan dia ada gitu dah. Ada. Maknanya ada warna hitam. Kemudian ketikanya jadi warna merah dah. Merah gelap. Ada warna kuning ke apa tak. Maka Nabi rakyat warna hitam tu ketika tu mungkin jangan semaya. Itulah darah haid. Mu nak kenal dianya, gitu Nabi kata. Ya'rafu. Kamu kenal dia, dikenal akan darah tadi tu dengan warnanya yang hitam tadi. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i, telah meriwayatkan dia oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Wa sahhahu Ibnu Hibban wal Hakim, dan mengatakan sahih akan dia oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Wastankarahu Abu Hatim, dan mengengkar akan dia oleh Abu Hatim. Dan mengengkarkan dia oleh Abu Hatim, iaitu mengatakan dia ni tidak sahih lah oleh Abu Hatim. Wa fi hadithi, ini dalam kitab kita, kalau hak Al-Marbawi ni, ni dia tak dalam hadis bilangan 1. Tapi setengah dalam syarah Bulughul Maram ni, dia tak hadis nombor 2. Rumi ni nombor 1 ke nombor 2 ni? Wa fi hadithi Asma. Prof, ni dalam hadis 1 ke ada yang kedua? Dia sekali kan. Kalau dalam Marbawi Rumi ni nombor 1. Sekali. Nombor 1 lagi dah. Sama dengan hamba. Tapi dalam syarah Bulughul Maram ni, ni dia tak dalam hadis ya ke? Dalam Subulus Salam dibuh nombor lain dah. Subulus Salam nombor lain, bukan nombor 1. Dia mau tengok naskah Bulughul Maram lain pun ada yang meletakkan ni pada bilangan lain, bukan bilangan sebagaimana adalah Al-Marbawi. Tak apalah. Wa fi hadithi Asma binti Umaisi inda Abi Dawuda wal tajlis fi mirkan fa idza ra'at sufratan fawqal ma'i faltaghsilu lidh-dhuhri wal 'asri ghuslan wahidan wa tughtasil
lil maghribi wal isya ghuslan wahidan wa taghtasil lil fajri ghuslan wahidan wa tatawadda fima baina dhalika. Ni satu kaedah lagi pula. Satu kaedah lagi. Bagaimana dia sebut di dalam hadis ni pula. Tadinya kita nak kenal kalau darah tu keluar daripada luar waktu mari sokmo mari, maka dikenal darah haid itu ialah dengan darah yang sangat-sangat hitam tadi. Hok tebal sekali, hok gelap sekali. Itulah darah haid. Ini pula hadis Asma pula. Dan pada hadis Asma binti Rumais di sisi Abi Daud, iaitu daripada Abu Daudnya, dan hendaklah duduk ia di dalam bekas air yang besar. Lagu mana nak kenal dia tu? Iaitu dia duduk di dalam bekas air yang besar. Bila dia duduk di dalam bekas air yang besar, wal tajlis fi mirkan, maka hendaklah dia duduk di dalam bekas air yang besar. Fa idza ra'at sufratan fawqal ma'i faltaghtasil lidh-dhahri wal asri ghuslan wahidan. Maka apabila dia nampak dia duduk dalam bekas air yang besar, maka dia nampak akan darah yang kuning di atas air, maka hendaklah ia mandi kerana sembahyang zuhur dan asar akan mandi yang satu. Tidak darah gelap dok. Apabila dia duduk dalam bekas air, maka dia tengok air dalam jeluk dia duduk tadi, tubik darahnya kuning, bukan warna gelap. Ketika tu, maka hendaklah dia mandi kerana sembahyang zuhur dan asar akan mandi yang satu. Wa taghtasil lil maghribi wal isya'i ghuslan wahidan, dan mandi ia akan kerana semaya bagi maghrib. Maghrib kare pada dia semaya, dia mandi dia boleh semaya dengan mandi tadi zuhur dengan asar. Kemudian untuk maghrib dengan isya dia kena mandi pula. Dia kena mandi pula. Wa taghtasil lil maghribi wal isya'i ghuslan wahidan, dan mandi ia kerana sembahyang maghrib dan isyak akan satu mandi. Lain pula, mandi pula, lain pula. Wa taghtasil lil fajri ghuslan wahidan, dan mandi ia kerana sembahyang subuh akan mandi yang satu. Maknanya untuk subuh dia tidak ada apa nama ni kosi semaya dah lah. Untuk subuh dia mandi untuk semaya subuh saja. Wa tatawadda fima baina dhalika, dan mengambil air sembahyang ia pada barang yang antara yang demikian itu. Maknanya kena ambil semaya dah. Kena ambil semaya. Maknanya antara kita mandi ambil semaya zuhur. Lepas tu mandi sekali. Nak maya asar tu lagu mana pula? Kalau ketuk kau gapo pula? Lagu mana pula? Kena ambil semaya pula situ tu. Dah. Maknanya situ tu antara keduanya tadi dia kena ambil air semaya. Bermakna antara dia mandi, ambil air semaya untuk maya zuhur, sekarang dia tak kena mandi dah, dia hanya ambil air semaya saja. Maghrib dengan isya pun lagu juga. Nak maya maghrib tu dia mandi, ambil air semaya, kemudian nak semaya isya pula dia ambil air semaya pula untuk semaya isya. Tu. Dua tu dah. Ustaz. Ya. Mama Lu nak live ni, Mama Lu nak ngaji dengan Ustaz Bari pula. Okey, beres. Okey, terima kasih Mama Lu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak undur diri juga Ustaz. Saya kena undur diri juga, ada nak ngaji dengan Ustaz Bari juga. Siapa dia tu? Minah. Kak Nah. Okey. Okey, Mana ni PCB ke? Ada tapel. Tapel. Okey. Terima kasih. Jumpa pula lah semula dah. Minggu depan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni orang yang ngaji saja ni.
Puak ngaji ni. Puak ngaji Google Meet ni. Okey. Desa hadis lagi tak? Hadis yang kedua. Wa an Hamnata binti Jahshin qalat kuntu ustahadu haidatan kathiratan syadidatan fa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam astaftihi faqala innama hiya raqdatun minasyaitani fatahayyidi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin thumma ightasili fa idza stanqati fasalli arba'ata ishrina aw thalathata wa ishrina wasumi wasalli fa inna dhalika yujzi'uki wa kadzaliki faf'ali kulli syahrin kama tahidu lin nisa fa in qawiti ala an tuakhiri dhuhra wa tuajjilil asra thumma taghtasili hina tathurina wa tusallil zuhra wal asra jami'an thumma tuakhirinal maghriba wa tuajjilinal isya'a thumma taghtasilina wa tajma'ina bainas salataini faf'ali wa taghtasilina ma'as subhi wa tusallina qala wa huwa a'jabul amrayni ilayya rawahul khamsatu illa an-nasa'i wa sahhahu at-tirmidzi wa hassanahu al-bukhari. Panjang hadis ni. Ni kalau kita baca minggu depan panjang sikit ni. Lepas tu dia masalah itu sikit ni masalah hit ni. Matematik sikit. Kita berhenti setakat ni, insya-Allah kita sambung pada minggu depan untuk hadis daripada Hamnah pula dah. Hari ni kita belajar 1, 2, 3, 4, 5 hadis hari ni dah. 5 hadis untuk hari ni. Jadi insya-Allah taala jika tidak ada unzuran, kita sambung pada minggu depan. Masih lagi dalam bab haid insya-Allah. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil murji' wal ma'ab. Mana ni apa ni cikgu mak tak ada ni? Ada. Tu. Senyap jaga mak ni kan ni? Ada. Macam dekat kebun tu dia. Dusun Duri ya. Ada dia ustaz ni, nah, ni gambar dia ni. Ada. Baju merah ke Ustaz? Baju merah. Kita tak nak. Cik Mak Dreh tu ada. Cik Mak Dreh. InsyaAllah kita jumpa lagi. Pakai tab belakang ni kita ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.